Izman tercengang. Jantung je macam nak gugur bila ternampak satu lembaga macam seorang lelaki setinggi pokok mangga, tak berbaju, berseluar silat hitam, berdiri tengok Yusri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Baiklah, dalam video kali ini saya akan kongsikan dua cerita daripada nukilan Nora Zain. Bukan Zainal Zain ya, Nora Zain. Kisah berkenaan bunian. Untuk pengetahuan anda semua, nama-nama dalam cerita ni adalah nama samaran tau. Nak tahu cerita dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Macam biasa, sebelum kita mulakan, jom kita baca selawat Nuril Mubin sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Kisah ni jadi masa Nora tumpah rumah arwah datuk dia dekat kampung di Perak. Banyak ilmu dan nasihat yang dikongsi oleh datuk dia. Tak kurang juga dengan kisah-kisah dan pengalaman-pengalaman mistik yang dia lalui. Menurut Datuk Nora, dekat hutan belakang rumah ni ada satu perkampungan bunian. Kalau terdengar riuh rendah pada tengah malam, abaikan je. Dan jangan risau sebab mereka tak akan ganggu manusia. Kadang-kadang Nora ternampak juga beberapa kelibat berpakaian putih dekat hutan tu. Yang paling ketara adalah masa Nora dan remaja-remaja lain sedang berlatih silat. Nora dapat lihat beberapa sosok anak kecil berjubah putih tengok mereka berlatih. Ada juga yang datang ke rumah berborak dengan datuk dia. Pada mulanya Nora ingatkan manusia biasa. Cuma yang peliknya, dia gunakan bahasa Melayu klasik. Pakaiannya adalah jubah putih dan sehelai kain kina atas kepala. Setelah dijelaskan oleh datuk dia, barulah Nora tahu bahawa itu adalah bunian bernama Tok Rahman. Tok Rahman adalah penghulu kampung di perkampungan bunian yang terletak dekat hutan belakang rumah tu. Setiap kali Tok Rahman datang ziarah, pasti dia akan bawa sebakul ulam-ulaman sebagai buah tangan. Lama-kelamaan Nora dah biasa dengan kehadirannya. Apatah lagi nenek dia. Pernah juga terdetik di hati Nora nak tengok kampung Tok Rahman. Tapi Nora tak bagi tahu datuk dia hasrat dia tu. Kalau ada rezeki, adalah bisik Nora. Satu hari, masa Nora selesai tolong nenek dia kurung angsa-angsa dalam kandang, Nora terpandang seorang gadis dari arah hutan. Dia amati betul-betul. Rasanya bukan penduduk kampung ni. Gadis tu pakai baju putih macam baju kurung tu, bercorak hijau. Dekat kepalanya ada sehelai selendang putih. Manis wajahnya sambil senyum pada Nora. Nora keheranan. Selesai urus kandang, nenek Nora masuk ke dalam rumah. Tinggal Nora tercegat dekat halaman belakang tu. Nora berjalan ke arah gadis tu. Nora bersuara, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Nak cari siapa?" "Tidak mencari siapa-siapa, cuma hanya ingin bertemu sama kamu." "Kamu Nora bukan?" "Ya, saya Nora." "Macam mana awak tahu nama saya?" "Siapa awak?" "Saya Melati, anaknya Tok Rahman." "Kenapa awak cari saya? Saya ada buat salah apa-apa ke?" "Tidak, kamu tidak melakukan apa-apa kesalahan.
Walid beritahu bahawa kamu ingin melihat kampung kami. Sekarang, mari ikut Melati. Jangan khawatir, kita pergi sekejap saja. Melati tarik tangan Nora sambil bergerak ke dalam hutan. Sempat juga Nora toleh ke arah rumah. Kelihatan Datuk dia tengah perhatikan mereka berdua dari tingkap dapur. Dia sekadar mengangguk. Lega hati Nora bila Datuk dia nampak. Sekurang-kurangnya dia tahu dekat mana nak cari Nora nanti. Bertenang Nora, Melati tidak akan menculik kamu, kata Melati seolah-olah dapat baca isi hati Nora. Mereka berjalan beriringan. Tiba-tiba alam menyepi. Unggas-unggas dan penghuni-penghuni hutan seolah-olah telah lenyap. Nora pandang sekeliling. Tak ada apa yang aneh, sehinggalah mereka keluar daripada hutan tu. Kemudian mereka tiba di sebuah perkampungan yang kesemua rumahnya dibina daripada bulu-bulu dan beratapkan daun rumbia. Penduduknya pula berpakaian berjubah putih. Ini kampung Melati, kampung cahaya bulan. Tiada beza dengan kampung-kampung di alam manusia. Cuma di sini kami tiada teknologi seperti manusia, kata Melati. Ini kali kedua Nora diizinkan untuk jejakkan kaki ke alam ni. Walaupun begitu, perasaan kagum tetap dirasai. Rata-rata penduduk yang terserempak dengan mereka akan berikan senyuman pada Nora. Mereka berjalan sehinggalah sampai di sebuah rumah. Rumah penghulu. Di halamannya terdapat sebatang pokok dan sebuah pangkin kayu. Sambil naik tangga rumah, Melati bagi salam. Assalamualaikum, Walid, Bonda. Melati sudah pulang. Marilah Nora, usahlah segan. Nora hanya menurut, walaupun perasaan segan menebal di hati. Ruang tamu rumah ni sangat sederhana. Hanya ada tempat simpan kitab-kitab dan beberapa utas tasbih yang tergantung di dinding. Walid, Nora sudah datang. Melati menjenguk ke bahagian dapur, panggil kedua orang tuanya. Silakan duduk Nora. Tok Rahman persilakan Nora duduk. Di sampingnya terdapat isteri Tok Rahman. Ini Walid, ini Bonda. Melati perkenalkanlah kedua orang tuanya pada Nora. Nama Bonda Kesuma. Nora panggil saja Bonda. Nora, usah khawatir. Kedatangan Nora ke sini sudah diketahui oleh Datuk Nora. Dia yang izinkan. Kebetulan makanan sudah siap. Mari kita makan bersama. Bonda, jangan susah-susah. Usah begitu, kamu tetamu kami. Lagi pula ini waktunya makan dan kamu ada di sini. Jadi tiada salah untuk kamu makan bersama kami. Bonda dan Melati sampai sambil bawa nasi dan lauk pauk. Nasi putih dihidangkan dalam tempurung bersih dan lauk pauk pula diisi dalam bekas tanah liat. Ulam-ulaman ikan sungai yang dibakar bersama sedikit gulai. Walaupun sederhana, tapi nampak menyelerakan. Bekas tembaga berisi air putih untuk hilangkan dahaga diserahkan pada Nora. Bonda jemput Nora makan. Lepas Tok Rahman baca doa, Nora hanya menurut. Sikit demi sikit makanan tu Nora jamah. Rasa gulainya lain sikit dengan rasa gulai di alam manusia, tapi sedap. Selesai makan, Nora nak tolong kemas dan cuci, tapi dilarang oleh Bonda. Kemudian Tok Rahman bersuara, Nora, kamu memiliki kebolehan datuk kamu. Segala yang ada pada datuk kamu akan diperturunkan kepada kamu. Cuma nanti akan ada di antara keluarga kamu yang tidak senang dengan hal ini, dan kamu harus berhati-hati. Kebolehan datuk? Maksudnya? Ya, kebolehan datuk kamu bersilat, merawat orang. Semua ini sudah ada dalam darah kamu. Cuma perlukan masa untuk kamu sempurnakannya. Dan pada masa itu akan ada beberapa orang yang akan menyakitimu. Mereka adalah orang terdekat kamu. Semua ini ada dalam diri saya. Maksudnya saya tak boleh menolak? Ya, kamu tidak boleh menolak. Ilmu ini ada dua. Yang pertama diperolehi selepas belajar. Yang kedua sudah ada sejak azali walaupun kamu tidak pelajarinya. Kamu adalah yang kedua. Nora dan Melati hanya diamkan diri. Kemudian Tok Rahman bersuara lagi. Kamu ada penjaga berbangsa Bunian juga bukan? Ya, saya ada seorang. Dengan izin Allah, dia akan bantu kamu apabila ada yang berniat jahat terhadap kamu. Ingat Nora,
Bantuan yang sebenar-benarnya adalah daripada Allah Ta'ala. Mintalah kepadanya. Yang lain hanyalah asbab. Langit mulai menjengah senja. Sekarang tiba masanya untuk kamu pulang. Mari aku hantarkan. Tok Rahman bangun diikuti Bonda dan Melati. Melati ikut sekali ya. Tok Rahman mengangguk setuju. Jika ke lapangan, kemarilah lagi ya Nora, kata Bonda lepas Nora bersalam dan cium tangannya. InsyaAllah Bonda. Mari lekas sebelum hari semakin gelap. Tok Rahman berjalan keluar dari halaman diikuti Melati. Segera Nora turun dan ikut mereka. Bila masuk dalam hutan, suasana jadi gelap macam dah lewat malam. Tok Rahman berjalan di hadapan dengan berhati-hati sehinggalah mereka nampak cahaya dari rumah Datuk Nora. Assalamualaikum, Tok Rahman bagi salam. Nora tercari-cari, pada siapa Tok Rahman bagi salam? Waalaikumsalam. Satu suara yang Nora kenal menjawab salam tu. Rupanya Datuk dia tunggu mereka dekat belakang rumah. Mungkin dah diberitahu yang Nora akan pulang pada waktu tu. Melati bersalam dan berkata, jika ada rezeki kelak, kita berjumpa lagi ya Nora. InsyaAllah Melati. Kalau ada rezeki nanti dan ke lapangan, datanglah ke rumah Datuk. Inilah pertemuan pertama dan terakhir Nora dengan Melati. Tak lama lepas tu, kampungnya dilanda peperangan. Kesemua mereka diserang oleh tentera jin bukan Islam. Ramai yang terkorban, termasuklah keluarga Tok Rahman. Dan benar kata Tok Rahman, setelah Nora jadi perawat, tak sangka dia diserang dengan serangan sihir oleh orang terdekat. Ini membuatkan Nora buat keputusan untuk berhenti jadi perawat atas keselamatan diri. Kepada pendengar semua, mari kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada keluarga Melati. Semoga roh mereka dicucuri rahmat. Al-Fatihah. Suatu malam, masa arwah Datuk Nora tengah berehat-rehat di anjung rumah, Nora datang dan bertanya tentang ayam hutan yang selalu dinampak dekat luar dapur rumah. Nora cuma nak tahu milik siapa ayam tu. Menurut Datuk Nora, ayam hutan tu milik Bunian. Bunian yang beli dekat hutan. Bukan seekor, tapi kesemua ayam hutan. Bila Datuk Nora sebut Bunian, tak hairanlah Nora, sebab belakang rumah Datuk dia ni ada hutan. Dan Nora tengok ayam-ayam hutan keluar masuk dari arah hutan tu. Datuk Nora juga berpesan supaya jangan diusik sebarangan, apatah lagi ambil ayam hutan tu. Kesemuanya bertuan. Kalau nak, minta pada mereka. Bagi atau tak, terpulang kepada mereka. Yang penting minta izin dulu, sebab bukan milik kita. Kemudian Nenek Nora datang sambil bawa talam yang berisi kopi dan sebalang biskut kering. Angin pada malam tu bertiup lembut. Datuk Nora letak tembakau atas daun yang Nora tengok aneh sikit, lalu menggulungnya sebelum nyalakan api. Sambil tunjukkan rokoknya yang berwarna kuning terang tu, Datuk Nora bersuara, daun rokok ni pemberian dari alam sana. Ada cerita tentang ayam hutan ni. Orang kampung sebelah yang terkena sebab ambil ayam hutan tanpa kebenaran, ambil ikut suka. Man, aku teringin nak beli ayam hutan. Kat mana dapat? Soal Yusri, tiba-tiba Izman yang sedang main gitar terhenti sejenak. Ayam hutan? Sebelum ni tak pernah kau beli haiwan. Hari ni tiba-tiba nak beli pula ayam hutan pula tu. Entahlah Man, tiba-tiba je aku rasa nak beli ayam hutan. Lagipun orang cakap ayam hutan ni sedap, lagi sedap dari ayam yang biasa kita makan. Mengarutlah kau ni Yus. Ayam hutan ni tak boleh tangkap sebarangan. Orang cakap ayam hutan ni ada penjaganya. Penjaga? Siapa penjaga ayam hutan? Bunian yang jaga. Bunian? Kau tu yang mengarut. Mana ada Bunian? Semua tu jin. Takkanlah jin nak jaga ayam hutan. Banyak benda lain lagi diorang boleh buat. Kau kenal Tok Said? Tok Said? Guru silat kampung kau? Kenapa dengan dia? Orang cakap Tok Said tu berkawan dengan Bunian. Hutan belakang rumah dia tu ada perkampungan Bunian. Tak percayalah aku. Okey, tak apa. Nanti aku bawa kau pergi jumpa dia. Bila kau ada ke lapangan? Bila-bila pun aku okey je. Mengganggu kan? Okey, kalau macam tu kita pergi lusa. Sebab Tok Said tak ada ajar silat. Kita pergi pagi.
Beres, nanti aku pergi ambil kau. Kita terus ke rumah Tok Said tu. Dah nak maghrib ni, aku balik dululah. Izman bangun dari pangkin lalu berjalan ke arah motosikalnya. Yusri pun turut bangun dari pangkin sekali. Enjin motosikal dihidupkan. Perlahan-lahan ditunggang keluar dari halaman rumah Yusri. Assalamualaikum. Izman bersuara kuat dari atas motosikal sebelum meluncur laju. Waalaikumsalam. Datuk Nora berhenti cerita sekejap. Dia minum sikit kopi yang masih beruap sebelum menjamah sekeping biskut kering. Mereka datang waktu kami tak ada rumah pagi tu. Kami ke rumah Cik Noh lah. Datuk Nora sambung ceritanya. Cik Noh ni nama gelaran Nora. Tok Said tu arwah datuk dia lah. Sebaik Izman duduk sebelah Yusri dalam kereta, Izman bersuara, "Apa benda ni?" "Perangkap lah, aku nak tangkap ayam hutan." "Yelah, ikut suka kau lah." Mereka meneruskan perjalanan menuju ke rumah Tok Said. Sepanjang perjalanan, Yusri asyik menyanyi je. Izman pula hanya diamkan diri. "Kenapa dengan kau ni? Relax lah." Yusri membelok masuk ke pekarangan rumah Tok Said. Kereta kancil putih tu berhenti di bawah sebatang pokok. Lalu enjin dimatikan. Sunyi je. Tingkap pun tak buka. "Ada orang ke tak ni?" soal Yusri sambil turun dari kereta, diikuti Izman. "Assalamualaikum Tok." Izman bagi salam. Tak ada jawapan. Izman bagi salam lagi. Masih tak ada jawapan. "Keluar kot." "Tak apalah, kita tunggu dulu." Yusri keluarkan sekotak rokok. Lalu dia ambil sebatang dan hisap. Dekat 30 minit mereka menunggu. Tok Said dan isterinya masih belum pulang. "Macam lama lagi je." "Dah lah, malas aku tunggu." Yusri dah hilang sabar. Dia keluarkan perangkap. "Kau nak buat apa ni?" "Aku nak masuk hutan, nak tangkap ayam." "Kau biar betul." Yusri melangkah laju tanpa pedulikan Izman. Izman tercengang. Jantung je macam nak gugur bila ternampak satu lembaga macam seorang lelaki setinggi pokok mangga, tak berbaju, berseluar silat hitam, berdiri tengok Yusri. Yusri yang tak nampak terus berjalan masuk ke hutan. Izman yang teragak-agak nak ikut akhirnya buat keputusan tunggu dekat kereta. Lelaki yang tak berbaju tu masih lagi berdiri sambil melihat ke hutan. Izman tahu lelaki tu bukan manusia, tapi jelmaan jin yang menghuni di sekitar rumah Tok Said. Sebagai anak jati kampung Padang Jarak, dia sangat percaya dengan keilmuan yang dimiliki oleh Tok Said. Bahkan Tok Said juga tak terlepas dari cakap-cakap orang tentang hal mistik. Tapi jin-jin yang ada di sekitar rumah Tok Said tak pernah ganggu orang kampung. Kanak-kanak yang balik mengaji waktu malam dari rumah ni pun tak pernah diganggu. Kata Tok Said, benda-benda di kampung ni semuanya putih. Putih bermaksud beragama Islam. Selain mengajar silat, Tok Said juga seorang perawat tradisional. Setiap kali merawat pesakit, Tok Said akan baca petikan ayat-ayat suci Al-Quran dengan kuat dan jelas supaya dapat didengari oleh pesakit. Lamunan Izman terhenti bila dia tegur oleh Yusri. "Oi, Perangan, kenapa kau dekat sini? Tak nak ikut sekali ke?" "Tak nak lah aku. Tak berani. Biar aku tunggu sini." Yelah, ikut suka kau." Datuk Nora berhenti bercerita lagi. Dia habiskan sisa kopi di dalam cawan. Budak tu dapat 2 ekor ayam hutan. Lepas tu bawa balik. Si Abdullah yang bagi tahu. Datuk Nora sambung cerita. Abdullah adalah salah satu jin yang ada di kawasan rumah ni. Asalnya mereka adalah penduduk asal kampung ni. Selama Nora tumpang dekat rumah datuk dan nenek dia, Nora dapat lihat kehadiran mereka. Tak terlalu ramai. Bila ada latihan silat, mereka pun datang. Malam tu terasa panas sikit dari kebiasaan. Puas Yusri bergerak kanan ke kiri nak cari posisi tidur yang selesa, tapi tak berhasil. Tilam bujangnya basah sikit, bermandikan peluh. Akhirnya dia bangun dan buka tingkap bilik bagi angin malam masuk.
Ketika itu matanya menangkap sekilas pandang satu sosok berjubah putih tak jauh dari rumahnya. Dia pandang semula. Sosok tu dah hilang. Mungkin ilusi kot, fikirnya. Yusri bangun semula atas katil, cuba untuk lelakkan mata. Tiba-tiba kedengaran suara orang lelaki bagi salam. Assalamualaikum. Siapa pula yang datang waktu macam ni? Yusri berkata dalam hati sambil abaikan salam tu. Dia tahu ahli keluarganya yang lain dah tidur, hanya dia je yang boleh tidur. Dia abaikan suara tu dan cuba untuk tidur balik. Assalamualaikum. Suara tu semakin dekat dengan bilik tidurnya. Yusri mula pelik. Kalau orang tak jawab salam tu, balik je lah. Marah Yusri dalam hati. Assalamualaikum. Kali ni suara tu betul-betul berada di luar tingkap biliknya. Yusri tersentak. Dia ternampak seorang lelaki tua berjanggut putih dan berjubah putih berdiri di luar tingkap biliknya. Bulu romanya meremang. Yusri tarik selimut tutup kepalanya. Dia marah dirinya sendiri sebab biarkan tingkap bilik terbuka. Yusri tengok dari dalam selimut yang nipis tu. Bayangan lelaki tu masih ada. Yusri sedaya upaya kawal perasaan. Akhirnya dia terlelap juga. Datuk kenal ke siapa tu? Nora bertanya. Nora tahu Datuk dia ada hubungan dengan penduduk alam sana. Kenal, tutup putih. Dia datang bukan nak ganggu, tapi cuma nak ambil ayam-ayam dia semula, kata Datuk dia. Cerita ni si Yusri tu yang ceritakan sendiri, kata Datuk Nora lagi. Itu hak aku. Pulangkan semula apa yang telah kau ambil. Apa maksud kau? Hak apa yang kau cakap ni? Tok Putih tunjuk ke satu arah sebelum Yusri terjaga dari tidur. Dia tengok jam dekat telefon. Dah pukul 7.30 pagi. Tak boleh jadi ni. Dah 3 malam untuk turut aku kena ganggu. Yusri ambil telefon. Segera ada telefon Izman. Okey, pukul 10 nanti aku datang rumah kau, kata si Izman. Pukul 10 pagi tu Izman sampai rumah Yusri. Dia tengok kawannya tu gelisah dan tak senang duduk. Pelik, tak pernah Yusri bersikap macam tu. Izman dijemput duduk di pangkin luar rumah. Lalu Yusri ceritakan kejadian yang dialami. Sebaik saja Yusri habis bercerita, Izman bersuara. Aku rasa benda ni ada kaitan dengan ayam hutan yang kau bawa balik tu. Kau rasa macam tu ke? Sekarang aku kena buat apa? Kau boleh tolong tak? Bab ni aku tak pandai, tapi mungkin Tok Said tahu apa nak dibuat. Sekarang kau bawa ayam-ayam tu, kita pergi ke rumah Tok Said. Pada Izman, itu je cara yang ada. Tak ada cara lain lagi. Yusri kena pulangkan semula ayam-ayam hutan tu ke tempat asal. Kemudian Yusri masuk ke rumah, ambil kunci kereta. Lepas tu dia keluar dan ambil sangkar yang berisi 2 ekor ayam hutan, lalu diletakkan di tempat duduk belakang. Jom, Yusri hidupkan enjin kereta. Budak-budak tu datang sambil bawa 2 ekor ayam. Ingatkan nak bagi hadiah dekat Datuk, kata Datuk Nora. Menurut Datuk Nora, si Yusri pun cerita apa yang dah jadi. Masa tu Tok Putih ada sekali, tapi Yusri tak nampak lah. Tok Putih bisik pada Datuk Nora suruh Yusri lepaskan ayam-ayam hutan tu dekat tempat yang dia ambil. Tapi Yusri tak berani nak masuk hutan tu. Dia minta tolong Datuk Nora pulangkan. Tok Putih tak izinkan. Tok Putih nak Yusri yang pulangkan ayam-ayam hutan tu. Nak tak nak dia kena buat juga. Tapi dia minta Datuk Nora temankan dia. Mereka berdua pun masuklah hutan. Datuk Nora ikut dari belakang. Bila sampai di tempat yang dia tangkap ayam-ayam tu, tangan dia menggeletar. Rupanya Tok Putih zahirkan diri dia depan Yusri. Yusri nak lari keluar dari hutan, tapi Datuk Nora tahan. Macam mana rupa Tok Putih tu? Nora bertanya. Rupa bunian ni macam manusia juga. Tak ada beza sikit pun. Tok Putih ni berjubah putih, janggut putih sejengkal. Tak ada beza dengan manusia. Saya minta maaf sebab tangkap ayam-ayam ni. Saya tak sangka ayam ni ada penjaga. Maafkan dia. Dia tak sengaja. Dia tak tahu ayam-ayam ni bertuan. Baiklah, tapi ingat,
Ini amaran terakhir. Jangan sesekali engkau ulangi. Jangan ambil apa yang bukan hak engkau. Pulanglah. Aku ada urusan dengan Tok Putih. Tok Said suruh Yusri keluar dari hutan. Jadi semua ayam di belakang dapur tu milik Tok Putih je. Soal Nora, Datuk dia hanya mengangguk. Nora teringat setiap kali mereka berlatih silat, pasti akan ada sekumpulan kanak-kanak berjubah putih tengok latihan mereka. Bila Nora tanya pada datuk dia jawab itu adalah bunian. Yang peliknya, hanya Nora je yang nampak. Pelajar-pelajar silat yang lain tak nampak. Kata Datuk Nora lagi, bukan semua manusia boleh nampak bunian ni. Hanya manusia tertentu je. Malam semakin larut. Nenek Nora suruh dia masuk tidur. Lepas tolong nenek dia cuci cawan, Nora pun masuk ke bilik. Masa Nora tengah kemas tempat tidur, dia terdengar suara ayam dan bunyi tapak kaki dari bawah rumah. Datuk ke? Nora intai ikut celah lantai papan tu. Nora nampak satu susuk lelaki berjubah putih berjalan terbungkuk-bungkuk sambil pegang sebatang tongkat yang dibuat daripada kayu. Mungkin terasa seperti diintai. Lelaki tu menoreh ke arah Nora sambil tersenyum. Tok Putih? Okey, itu dia 2 kisah dari Nora Zain. Kalau anda semua ada cerita dan nak saya buatkan video macam ni, boleh email kepada saya. Jangan lupa subscribe, like dan share video ni. Tolong saya capai target 5,000 subscriber tahun ni, InsyaAllah. Guys, jadilah seorang yang mana masa kita lahir semua orang gembira, kita je yang menangis. Dan masa kita meninggal semua orang menangis, kita je yang rasa gembira. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.